Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Mesyuarat COP26 di Scotland yang bakal diadakan antara 31 Oktober hingga 12 November bakal menjadi persidangan iklim terbesar dunia sejak persidangan penting di Paris pada 2015. Ia dilihat sebagai langkah penting dalam menetapkan sasaran pelepasan pencemaran di seluruh dunia untuk memperlambatkan pemanasan global. Pada bulan lalu, Ketua Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memberi amaran kepada dunia kegagalan untuk mengurangkan pelepasan pencemaran global menjadikan dunia menuju ke arah bencana untuk meningkatkan pemanasan 2.7 darjah Celsius. Angka itu menghancurkan sasaran suhu perjanjian iklim Paris yang menyasarkan untuk pemanasan jauh di bawah 2 darjah Celsius dan lebih baik dihadkan pada suhu 1.5 darjah Celsius di atas tahap pra-industri. Jadi untuk melihat perkara ini, bagaimana komitmen Malaysia dan juga negara menghadapi isu pemanasan global dan juga perubahan iklim ini. Jadi pada malam ini saya akan bersama dengan Ketua Delegasi Malaysia yang akan ke COP26, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan juga Air ataupun KASA. Apakah komitmen Malaysia yang akan dibawa dan bagaimana negosiasi Malaysia bersama negara-negara maju memastikan apa yang dimahukan dunia, terutamanya untuk merendahkan pelepasan karbon dan juga memastikan darjah Celsius dunia akan berada di sekitar di bawah 2 darjah Celsius ataupun yang lebih baik 1.5 darjah Celsius. Jadi, Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Haji Nazri menjemput saya. Ya, yang kita fahami bahawa komitmen dunia ataupun global sudah pun dimuktamadkan pada persidangan iklim di Paris 2015. Tetapi selepas 6 tahun, dunia dilihat semakin memanas. Dan apakah yang Datuk Seri jangkakan bahawa suara Malaysia akan didengar dan United Kingdom pada tahun ini menjadi tuan rumah sepanjang 2 minggu bermula hujung bulan ini, dan pastikah Datuk Seri akan melihat apa yang dimaksudkan dengan Conference of the Parties ataupun singkatan COP itu dan bagaimana penglibatan Malaysia dalam hal ini? Terima kasih Saudara Nazri dan tuan-tuan perempuan penonton Astro Awani sekalian. Saya terlebih dahulu mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Kerajaan Malaysia, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah memberikan amanah untuk mengetuai delegasi Malaysia kepada saya ke persidangan panggil COP, Conference of Parties yang ke-26 bagi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kerangka Konvensyen Perubahan Iklim. Dan pada hemat saya, selepas negara-negara, lebih pada 190 negara menandatangani Perjanjian Paris pada tahun 2015, ada yang 2016, Malaysia menandatangani pada 2016, kita telah bersetuju untuk sama-sama mencari jalan mengurangkan pelepasan gas rumah kaca ataupun GHG. Ada pihak mengatakan pelepasan gas karbon, bukan karbon saja tetapi lebih daripada itu, ke ruang udara menerusi kegiatan seperti pembakaran bahan api fosil, petrol, diesel, arang batu dan sebagainya lah, sehingga menyebabkan peningkatan suhu bumi yang ketara. 80% daripada penyebab kepada penghasilan GHG ini adalah daripada sektor tenaga. Ada 3 sektor tenaga yang utama. Pertama sekali ialah jana kuasa elektrik, yang kedua ialah kenderaan, yang ketiga ialah industri minyak dan gas. Ini menyumbang hampir 80% bagi Malaysia lah, dan banyak negara pun sedemikian. Jadi pada hemat kita pada persidangan kali ini kali pertama kita bersidang untuk memperbaharui komitmen. Banyak negara telah mengemukakan komitmen baru masing-masing pada tahun 2015-2016, masing-masing mengemukakan apa yang disebut sebagai Nationally Determined Contributions, NDC, yang kali pertama kita buat berdasarkan pada perjanjian tersebut, dan selepas tu kita boleh ubah
selepas 5 tahun. Jadi mana Malaysia telah menghantar komitmen kita yang baru pada 30 bulan 7 yang lalu, di mana kerajaan Malaysia telah komited untuk mengurangkan pelepasan 45% GHG pada tahun 2030 berasaskan kepada GDP berdasarkan kepada pelepasan pada tahun 2005. Ini bahasanya sangat panjang lah ya, tapi itulah ya komitmen kita. Dan ini adalah komitmen 10% lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan selain daripada itu, yang penting juga ialah kalau selama ini kita hanya committed atau bersungguh dan bersetuju untuk mengurangkan hanya 3 jenis gas, iaitu karbon dioksida, nitrous oxide dan metana. Sekarang ni kita ada 7 gas yang keseluruhannya kita panggil GHG. Sebab tu istilah yang lebih tepat bagi saya ialah pelepasan gas-gas rumah kaca ataupun greenhouse gases. Okey, menarik. Untuk persidangan COP26 ini, kita lihat hampir 2 minggu ataupun lebih kalau melihat persidangan yang akan dihadiri oleh pegawai-pegawai yang terlibat, yang mewakili semua negara yang terlibat. Jadi boleh Datuk Seri berkongsi apakah yang akan berlaku sepanjang 2 minggu ini dan bagaimana persediaan negara yang akan diketuai oleh Datuk Seri sebagai ketua delegasi untuk persidangan di Glasgow kali ini? Ya, terima kasih. Ada beberapa isu besar yang akan kita bincangkan. Secara umumnya, kita membincangkan tentang secara spesifik kepada perjanjian tu ya. Kita masih belum bersetuju lagi tentang dari segi pelaporan, ketelusan pelaporan perubahan iklim di bawah artikel 13 contohnya. Ini sepanggil transparency report. Setiap negara kena menghantar laporan. Contohnya pada tahun lepas Malaysia menghantar laporan kita yang dipanggil biennial update report. Laporan setiap 2 tahun. Dan tahun depan kita akan melapor lagi. Selama ni ada satu kaedah di mana ada pihak ketiga datang untuk melihat dan menyemak data-data tersebut, dan ini akan diperteguhkan lagi pada tahun 2024 di mana kita panggil transparency report lah kita hantar. Itu artikel 13 ni sangat penting bagaimana report kita nak buat, tapi BUR Malaysia yang kita hantar pada tahun 2020 itu sangat cemerlang ya dari segi pelaporan. Kita sering disebut di kalangan negara-negara yang mengikuti persidangan itu supaya mencontohi cara pelaporan yang dibuat oleh Malaysia disebabkan oleh kejelasan laporan kita. Yang keduanya, kita menyebut secara terperinci bagaimana kita nak mengurangkan pelepasan karbon. Satu, bagaimana kita nak keep track ataupun nak memantau. Yang kedua, bagaimana kita nak mengurangkan. Dasar apa yang kita gunakan contohnya. Yang kedua ialah tentang isu-isu teknikal berkaitan dengan pembangunan mekanisme pasaran karbon di bawah artikel 6. Nanti kita akan ada carbon market, pasaran karbon yang kita boleh jual kalau negara tersebut ada lebihan. Tapi bukan karbon saja, sebagai saya sebutkan ini GHG. Jadi lebih banyak lagi lah yang kita boleh pasarkan nanti. Dan ini kita telah buat mekanisme ini di Malaysia dalam proses dengan kerjasama Kementerian Keuangan dan Bursa Malaysia, dan kita akan bangunkan selewat-lewatnya pada separuh tahun yang pertama, tahun 2022 lah insya-Allah. Dan yang ketiga ialah tentang tempoh masa pelaksanaan NDC kita tu, Nationally Determined Contribution di bawah artikel 4, sama ada nak 5 tahun ke 10 tahun ke ya, begitu. Dan yang keempat, yang penting juga ialah pembiayaan perubahan iklim untuk negara-negara membangun dalam artikel 9. Malaysia adalah terangkum dalam negara-negara yang kita sebut sebagai non-annex 1 country dalam persidangan ini. Jadi maknanya kita berpeluang mendapat pendanaan untuk tujuan pelbagai tujuan lah, termasuk dari segi capacity building dan technology transfer dan sebagainya. Dan sebagaimana perjanjian dalam perjanjian Paris itu, negara-negara Annex 1 ataupun negara-negara di dalam Piran 1 di kalangan negara-negara maju itu, mereka bersetuju menyediakan 100 bilion dolar Amerika setiap tahun untuk tujuan membantu negara-negara yang memerlukan. Ya, jadi saya fikir
perkara itu akan dibincangkan sebab ada negara yang nak memberi bantuan keuangan dalam bentuk pinjaman, ada yang nak beri dalam bentuk grant dan sebagainya. Perkara tersebut masih belum diputuskan dan harus diputuskanlah dalam persidangan di Glasgow ini. Okey, kalau kita nak faham dengan cara yang mudah dan juga bahasa orang biasa, Datuk Seri, negara tadi Datuk Seri katakan diletakkan dalam Non-Annex 2, dan itu Non-Annex 1. Ya, Non-Annex 1 bagi perjanjian Paris 2015, dan ada kekangan yang kita hadapi, tetapi mungkin Datuk Seri nak jelaskan lebih lanjut tentang hal itu. Ya, apabila kita menandatangani perjanjian tersebut sebagai negara non-Annex 1 ni, kita adalah negara membangun. Ketika kita menandatangani perjanjian tersebut, kita dan banyak negara seperti China dan sebagainya masih dianggap sebagai negara membangun, walaupun China sudah menjadi kuasa besar ekonomi dunia sekarang ini. Jadi pertikaian itu berlaku, apakah nak membantu China dalam keadaan China yang sedemikian besar dari segi kekuatan ekonomi. Itulah pertikaiannya, sama ada bagaimana bentuk bantuan nak diberikan kepada negeri seperti Malaysia. Dan Malaysia ni pun sangat dicemburui. Banyak negara kata Malaysia ni tak patut berada di dalam kategori yang kita ada dulu. Kalau datang ke Malaysia ni, kata Malaysia jauh lebih membangun daripada banyak negara lain. Jadi saya fikir perkara tersebut akan diputuskan dan kita berbalik kepada perjanjian asal lah, perjanjian Paris 2015 itu. Okey, menarik. Kalau kita lihat komitmen negara pelepasan gas rumah hijau hanyalah rumah kaca, iaitu sekitar kurang 1%. Namun pelepasan gas rumah hijau dunia telah memberi kesan kepada negara. Nak ataupun tidak, Datuk Seri, kita menerima impak apa yang berlaku di seluruh dunia. Kita jelas apabila melihat kerosakan akibat isu bencana alam semula jadi seperti banjir besar semakin kerap. Begitu juga berkaitan dengan kedatangan ataupun ada kita menerima impak ataupun tempias taifun tropika misalnya. Begitu juga berkaitan dengan kesan pemanasan global kepada ekosistem penanaman dan juga makanan kita. Jadi bagaimana komitmen kita untuk memastikan seluruh dunia dan rantau Asia Tenggara misalnya mampu memberikan impak dalam persidangan kali ini? Ya, secara menyeluruh Malaysia sangat committed lah. Itu sebabnya di kalangan rakan-rakan yang turut sama berunding. Kita ni multilateral ya. Rundingan pelbagai hala. Jadi kita tahu apa yang negara lain laksanakan. Mereka tak boleh nak tidak melaporkan sebagaimana yang sebetulnya ataupun yang setepatnya yang berlaku di negara mereka. Jadi tak boleh nak dalam bahasa kita mungkin kata camouflage dengan kenyataan-kenyataan yang cantik, sebab setiap kenyataan itu akan diaudit ya, dan BUR itu merupakan satu pelaporan yang dibaca oleh semua. Kalau kita nak baca dalam internet, kita boleh baca BUR 3 Malaysia, kita dapat semua laporan 287 halaman tersebut dan kita boleh baca, dan itulah transparansi yang ada. Jadi bagi negara seperti Malaysia, kita sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 11 bulan Oktober yang lalu, bahawa Malaysia committed untuk menjadi negara yang sifar bersih pelepasan gas-gas rumah kaca seawal-awalnya pada tahun 2050. Ini satu komitmen yang sangat besar ya. Banyak negara maju pun tak boleh nak sampai kepada 200 seawal-awalnya 2050 itu ya. Contohnya China pada 2060. Arab Saudi semalam baru kenyataan keluar 2060. Di Indonesia juga 2060. Dan banyak negara maju juga 2060. Ya, tapi Malaysia secara tegas kita kata seawal-awalnya. Maknanya kita cuba untuk sampai ke tahap sifar bersih itu pada tahun 2050 seawal-awalnya. Bagi Datuk Seri yang seringkali berada di lapangan, Datuk Seri membawa movement ataupun gerakan untuk rakyat cintakan alam sekitar, cintakan parit kita, cintakan sungai kita.
kita mampu melakukan langkah-langkah proaktif, bukan langkah-langkah orang kata pun reaktif selepas berlakunya bencana ataupun kita ketiadaan air bersih dan sebagainya. Bagi Datuk Seri, apakah kebimbangan Datuk Seri sebenarnya apabila melihat isu pemanasan global dan perubahan iklim ini dan impak yang jika kita tidak melakukan apa-apa pun, ia akan lebih ekstrim pada masa-masa akan datang? Ya, dia ada dua perkara yang kita kena lakukan. Satu, langkah-langkah mitigasi. Langkah-langkah mitigasi ini adalah komitmen negara kita. Contohnya pengurangan gas-gas rumah kaca tadi. Contohnya kerajaan pada pada 11 Oktober yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut bahawa pada tahun 2030 semua kenderaan kerajaan mestilah yang tidak menggunakan bahan api fosil. Tak menggunakan diesel dan petrol. Dan bayangkan itu satu kenyataan yang sangat besar. Dan ini bermakna langkah-langkah mitigasi membantu dunia keseluruhannya. Ini satu perkara yang banyak orang bertanya, khususnya NGOs bertanya saya, adakah kita sepatutnya buat macam tu ataupun we over promised? Bagi saya ini komitmen kerajaan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri sendiri minta supaya kita lebih committed. Ini dan kami pegawai-pegawai amat berbesar hatilah dengan komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi yang kedua ialah adaptasi. Adaptasi ialah bagaimana kita nak mengatasi kalau berlaku pelbagai bencana alam ini. Contohnya adaptasi kita menghadapi banjir. Sebab itulah semalam kebetulan saya dapat laporan bahawa pada 23 hari bulan yang lepas hujan yang sangat lebat di lembangan sungai di Bunus, di lembangan sungai Gombak dan sebagainya, yang pada jangkaan kita dan pada kebiasaannya akan berlaku banjir di tengah-tengah Kuala Lumpur. Tetapi alhamdulillah disebabkan oleh sistem tebatan banjir kita telah berfungsi walaupun belum siap sepenuhnya, dan itu tidak jadi banjir. Yang jadi satu perkara yang sangat kita syukurilah. Itu maknanya kita telah ada adaptasi kepada perubahan yang sangat drastik. Tetapi saya ingin ingatkan juga, tak cukup setakat itu. Apabila Perdana Menteri pada 11 Oktober tersebut, ini semua ucapan yang penting 11 Oktober tersebut. Satu lagi ucapan beliau yang penting ialah kita nak pastikan yang semua reka bentuk yang kita bina di segi infrastruktur mesti mengambil kira faktor perubahan iklim, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur air. Ya, ini sebab akan mudah berlaku banjir, akan mudah kekurangan air dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak pastikan yang air ini ketika sedikit kita cukup, ketika banyak kita tidak lemas. Itu tidak lemas di dalam banjir. Ini perkara yang sedang kita fikirkan dan kita tambah baik. Semalam dalam lawatan saya itu juga saya telah cari kaedah bagaimana pegawai-pegawai telah memberikan pandangan mereka boleh tingkatkan lagi 20% takungan air ketika banjir. Dan ini membolehkan kita lebih beradaptasi lah. Itu satu contoh. Yang isu sekarang ialah adaptasi, bukan lagi isu mitigasi. Mitigasi itu semua negara perlu buat bersama dan Malaysia saya fikir telah menunjukkan komitmen kita yang tinggi. Dan saya fikir banyak perkara yang berkaitan dengan adaptasi mitigasi ini mudah kita buat sebab kerangkanya telah ada. Dan kadang-kadang kita overpromise pun dalam hal-hal tertentu. Contohnya dari segi penjanaan elektrik menggunakan tenaga boleh baharu. Malaysia jauh mengatasi negara-negara lain sebab kita ada banyak sumber air. Sebab contohnya buat tenaga hidro, kita juga ada solar yang sangat besar kapasitinya sekarang ni dan insya-Allah akan bertambah besar lagi akan datang. Dan kita ada sumber-sumber tenaga yang lain yang masih akan dibangunkan kemudian. Tapi yang juga penting Saudara Nazri, selain daripada beradaptasi dengan banjir, dengan itu, kita juga mesti mengubah pemikiran masyarakat kita bahawa kita tidak boleh lagi mudah seperti dulu. Mereka yang berada di dalam reserve sungai mesti meninggalkan reserve sungai tersebut. Sebab kita nak baiki reserve sungai itu, nak tinggikan ban. Contohnya berlaku di beberapa tempat ban pecah. Kenapa ban pecah? Sebab ban itu terlampau kecil. Kenapa kecil? Sebab ketika nak beli dulu,
Itulah ada ketika ada pengambilan tanah, orang tak bagi tanah itu dan sebagainya. Akhirnya sekarang ni, bila yang dibagi itu hanyalah tak memenuhi spesifikasi kita. Kita memerlukan sekurang-kurangnya 20 meter di tebing sungai itu mestilah kita panggil sebagai flood plain area ataupun kita nak banner macam-macam kemudahan lah. Contohnya ban, kita nak pastikan ada kemudahan-kemudahan di tepi sungai. Kadang-kadang di tepi sungai itu banyak pencerobohan dilakukan, membanner rumah di situ, membanner kedai dan sebagainya. Akhirnya ini yang menyukarkan kerja-kerja kita, dan apabila nak melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan perdebatan banjir ini, risiko kita yang paling besar sekali ialah untuk berhadapan dengan masyarakat, untuk mereka bekerjasama dengan kita. Ya. Akhirnya projek terlewat. Ya, itu. Perdebatan berkaitan dengan nilai ekonomi dan juga pembangunan dan mengekalkan hutan sebagai penampan kepada pelepasan gas rumah kaca. Begitu juga pencerobohan kawasan-kawasan pinggir pantai kita yang menjadi penampan apabila berlakunya tsunami dan sebagainya, iaitu hutan paya bakau. Kalau kita boleh rujuk kepada apa perdebatan dan juga isu berkaitan dengan hutan simpan Kuala Langat baru-baru ini. Begitu juga di negeri-negeri tertentu di Kedah ataupun di Pulau Pinang ataupun di Kelantan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita belajar dan komitmen COP26 ini untuk kita benar-benar ataupun berinteraksi dengan alam. Dalam masa yang sama, kita ada perseimbangan. Memang kita negara yang muda, tetapi kita perlukan lebih banyak pembangunan, tetapi kita lebih cakna ataupun prihatin dalam mengekalkan kawasan-kawasan hijau dan juga penampan karbon ini, Datuk Seri. Ini yang terkandung dalam artikel 6 Perjanjian Paris, ya, yang berkaitan dengan mekanisme pasaran karbon. Kalaulah kita ada contohnya kawasan hutan bakau, kita ada hutan. Dalam keadaan biasa, kita hanya dapat manfaat daripadanya kalaulah kita tebang pokok tersebut dijual. Ya. Itu dollars and cent yang ada sekarang ni lah. Tetapi dollars and cent akan datang ialah apabila kita mengekalkan hutan ini, sebab hutan ini berkapasiti untuk menyerap karbon. Dan penyerapan karbon itu akan ditentukan nilainya dalam pasaran karbon nantilah yang akan dikendalikan oleh Bursa Malaysia. Jadi kita tentukan, okey, karbon, contohnya lah, satu kawasan di mana yang difikirkan boleh dibangunkan. Tetapi kalaulah kita kekalkan itu, kita boleh dapat, katalah setahun, katalah dengan keluasan 1,000 hektar, kita boleh dapat, contoh ya, saya bagi contoh, kita boleh dapat 30 juta setahun. Dan kita ada ada syarikat yang membayar. Contohnya Petronas nak bayar sebab Petronas nak jadikan sifar bersih pelepasan gas-gas rumah kaca pada tahun 2050. Jadi antara caranya ialah satu, kurangkan pelepasan gas-gas rumah kaca. Yang keduanya, kita beli offset daripada hutan-hutan ataupun kaedah-kaedah lain, sama ada kita gunakan carbon capture storage ke whatever, yang boleh kita gunakan, sama ada menggunakan secara tabii ataupun secara mekanikal yang ada lah. Tapi yang mudahnya secara tabii lah, sebab pada masa yang sama hutan kita akan bertambah. Kita kekalkan hutan, kita dapat duit lagi, tak payah buat apa pun. Dapat pastikan hutan tersebut semakin ranum. Kalaulah hutan kita tu tak begitu rimbun, kita mungkin tak dapat 30 juta setahun. Ini sebagai contoh ya, kita mungkin dapat 25 juta setahun. Kalau hutan kita completely jungle, and then mungkin kita boleh dapat 35 juta setahun selama sampailah habis persidangan terma-terma dalam perjanjian Paris ini nanti. So perkara-perkara tersebut yang sedang dibangunkan. Jadi kita mengekalkan hutan, kita dapat duit. Ya, itu yang penting. Okey, sekali Datuk Seri, secara peribadi dan juga mewakili pihak kerajaan, apa yang Datuk Seri ingin lihat dalam membawa suara Malaysia di Glasgow kali ini? Pertama sekali, akan dibincangkan tentang komitmen baru pada pasca 2030. Perjanjian Paris ini sampai 2030 saja. Komitmen-komitmen kita yang kita kata seawal-awal ni 2050 tu semua mengatasi terma yang ada dalam Perjanjian Paris. Jadi perkara tersebut juga akan dibincangkan nantilah. Saya fikir menarik untuk kita fikirkan kemudian. Dan seperti biasa apabila kita berunding di peringkat multilateral ini,
pelbagai hala ini kita membawa balik beberapa ketetapan yang diputuskan dan kita akan bincang dengan pihak kerajaan. Jadi kami sebagai wakil delegasi Malaysia ini kita akan ada sebahagian keputusan yang telah kita tetapkan. Contohnya tentang artikel 13, artikel 6, artikel 4, artikel 9 itu telah dibahaskan dalam Majlis Tindakan Perubahan Iklim pada 11 Oktober yang lalu dipengerusikan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu saya fikir dah jelaslah. Tapi ada lagi hal-hal yang lain yang akan dibincangkan nanti dan perkara tersebut kita akan bawa pulang ke Malaysia untuk dibincangkan dengan lebih halus. Tapi yang penting kita nak menyatakan bahawa we are committed, kita telah menaikkan daripada 35 kepada 45% komitmen kita untuk pengurangan intensiti gas-gas rumah kaca kita pada tahun 2030. Itu satu. Yang keduanya, kita juga telah committed bahawa kita akan naikkan daripada 3 kepada 7 gas-gas rumah kaca yang akan kita jadikan sebagai komitmen kita. Yang ketiga, seawal-awalnya pada tahun 2050 kita akan menjadi negara sifar bersih pelepasan gas-gas rumah kaca. Pada tahun 2030 semua kenderaan kerajaan akan menggunakan bahan api yang bukan berasaskan kepada bahan api fosil ataupun tenaga yang bukan berasal daripada bahan api fosil. Dan yang penting juga, kita secara mantapnya akan pastikan dalam reka bentuk kita, dalam apa sahaja infrastruktur yang kita bina, insya-Allah faktor perubahan iklim itu akan jadi satu faktor besar membolehkan kita menjadi negara yang cakna, pada masa yang sama boleh mengatasi impak daripada perubahan iklim ini. Menarik. Dato' Seri, jika ada kelapangan ketika di Glasgow, Esrawani akan berhubung dan mendapatkan reaksi segera bersama delegasi Malaysia di sana. Kita akan cuba hubungi Dato' Seri di sana melalui dalam talian ataupun melalui telefon misalnya. Terima kasih Dato' Seri dan all the best untuk membawa suara Malaysia di Glasgow on COP26. Itu tadi pembincangan kami bersama yang berbahagia Dato' Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan juga Air ataupun KASA. Sekian, saya Nazrika. InsyaAllah kita jumpa lagi.